Assalamualaikum dan selamat pagi keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 1 Mac bersama saya Firdaus Rashidis. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud semalam menerima surat cara pelantikan bagi menyambung khidmatnya selama 2 tahun daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara. Ini merupakan penggal ketiga Tun Pehin Seri Abdul Taib dilantik sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak mengikut Perkara 1 Perlembagaan Negeri Sarawak. Lantikan pertama ialah pada 1 Mac 2014 hingga 28 Februari 2018, manakala lantikan kedua pada 1 Mac 2018 hingga 28 Februari 2022. Istiadat penggunaan surat cara pelantikan kepada Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zulki Ali. Sementara itu, istiadat angkat sumpah jawatan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak petang ini di Dewan Undangan Negeri Putrajaya, Kuching. Pertubuhan Peladang Kawasan PPK di seluruh negeri Sarawak diseru meletakkan sasaran untuk memperkasa PPK dan Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom menegaskan ahli PPK harus mengubah minda dan kaedah bekerja yang membolehkan mereka mencapai pendapatan lebih tinggi dan menguntungkan. Cuba memperkasakan PPK, bukan memperkasakan saja. Kita mahu melihat apakah yang kita mahu benchmarking kita. Kalau tak ada KPI, Key Performance Index, kalau tak ada KPI, kalau tak ada target, itulah macam perahu anyut di lautan pasang Niki, surut, turun. Beliau meletakkan sasaran untuk tempoh yang akan datang. Terdapat ahli PPK Bintulu berjaya menjadi jutawan melalui perusahaan berasaskan peladangan dan pertanian. Tegas Datuk Seri Dr. Stephen Rundi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kemena, sasaran tersebut tidak mustahil untuk dicapai sekiranya kaedah bekerja dan teknologi yang diaplikasikan berkesan seperti di negara-negara yang maju dalam bidang pertanian seperti di Australia. Sementara itu, sebagai menteri, beliau mahu ahli PPK memberi maklum balas tentang keperluan dan bantuan yang diperlukan mereka. Beritahu kerajaan, beritahu kementerian, beritahu Jabatan Pertanian, apakah yang anda perlu lakukan? Apakah kehendak anda? Bukan kita apa yang kita fikir, apa yang anda perlukan. Kita mau tahu apa anda mau, then we will adjust our policy. As a minister here, I don't want to think for you. You have to think for yourself. Beri maklumat, kita akan ubah. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi juga berharap PPK berhubung secara kerap dengan pihak Kementerian dan Jabatan Pertanian dalam usaha meningkatkan hasil serta pendapatan peladang. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Mesyuarat Agung tahun ke-34 PPK Bintulu di Bintulu. Untuk rekod, PPK Bintulu mempunyai 7,000 ahli. Majlis Bandaraya Miri MBM akan menaik taraf semua lampu isyarat di 37 persimpangan jalan di bawah bidang kuasanya secara berperingkat kepada sistem kawalan lampu isyarat pintar mulai tahun ini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin memberitahu ini bagi menyediakan sistem trafik yang lebih lancar untuk semua pengguna jalan raya, khususnya mereka yang mendiami bandaraya tersebut. Jelasnya menaik tarafan itu akan menggunakan teknologi pintar merupakan inisiatif penting MBM ke arah menyediakan perkhidmatan terbaik untuk penduduk Bandaraya Miri. Justru Datuk Lee menyeru MBM untuk mewujudkan satu jawatankuasa khas yang melibatkan pelbagai agensi bagi mengurus dan memastikan kelancaran inisiatif berkenaan. Tambahnya, ini bertujuan untuk mengelak berlakunya kesesakan jalan raya di bandaraya yang sedang mengalami tahap pembangunan yang pesat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mendengar taklimat mengenai inisiatif lampu isyarat pintar Bandaraya Miri di Miri. Selain itu, Datuk Seri Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Senadin menyatakan kementeriannya akan turut meningkatkan penggunaan teknologi dalam pengurusan trafik di bandar-bandar seluruh negeri agar lebih sistematik dan teratur.
Permohonan keperluan baik pulih bangunan sekolah di daerah Tatau boleh dikemukakan kepada Ketua Menteri Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, termasuk kepada kementerian berkaitan di Sarawak. Menurut Menteri di Jabatan Ketua Menteri Datuk John Sikitayai, permohonan tersebut juga boleh dikemukakan kepada beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri KAKUS sebagai langkah menangani isu berkenaan. Jadi saya harap PIBG menulis surat kepada pegawai atau kepada menteri yang bertanggungjawab di negeri Sarawak. Kita boleh tulis surat dan salinannya beri kepada saya, atau boleh terus kepada Ketua Menteri kita untuk membantu kita untuk membaik pulih sekolah-sekolah bangunan yang telah dinyatakan oleh PIBG kita. Datuk John Sikit berkata demikian ketika respon terhadap isu baik pulih bangunan sekolah yang dikemukakan oleh Pengerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan SK Kelawit Tatau, George Foreman Hemang dan Guru Besar Sekolah Terbabit Jainuddin Abdul Rahman. Berucap pada Majlis Apresiasi SK Kelawit, beliau menegaskan adalah penting kerjasama baik antara pihak PIBG dan sekolah termasuk dalam menyediakan infrastruktur sekolah yang lebih baik. Sementara itu, Guru Besar SK Kelawit Jainuddin Abdul Rahman menjelaskan penganjuran Majlis Apresiasi tersebut bertujuan memberi penghargaan kepada pemimpin kerajaan, masyarakat, PIBG, warga sekolah dan jabatan serta agensi berkaitan yang telah membantu sekolah itu sepanjang tahun lepas. Malah ia juga bertujuan meraihkan guru-guru yang berpindah dan guru baru SK Kelawit. Terutamanya kepada Yang Berhormat Datuk kerana selalu memberi bantuan dan sumbangan yang diperlukan oleh pihak sekolah. Jadi saya bagi pihak sekolah ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kerana dengan bantuan tuan-tuan selaku pemegang taruh di dalam KS ini akan merealisasikan hasrat. Pada majlis berkenaan, Datuk John Sikit mengumumkan peruntukan RM10,000 kepada PIBG SK Kelawit selain mempertimbang beberapa permohonan yang dikemukakan oleh pihak PIBG dan sekolah terbabit. Polis Kuching tidak akan berkompromi dengan pegawainya yang terlibat masalah jenayah atau salah laku disiplin. Ketua Polis Daerah Kuching, Asisten Komisioner Polis ACP Asmon Bajah mendedahkan pada tahun lepas sahaja pihaknya menerima 27 aduan berkaitan salah laku pegawai. Beliau berkata daripada jumlah aduan berkenaan, 9 kertas siasatan tata tertib telah dibuka. ACP Ashmon berkata demikian semasa Majlis Pelancaran Blueprint tahun 2022 di dataran Padang Kawat Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching. Beliau memberitahu dalam usaha menambah baik mutu perkhidmatan kepada orang awam, Polis Kuching turut akan menggunakan motor perkhidmatan diterima dan dirasai dengan memperkenalkan 3 strategi dan 15 inisiatif yang akan dilaksanakan mulai hari ini. Jelasnya lagi, antara 3 strategi tersebut adalah fokus membanteras perjudian, ops samseng jalanan, kawalan lalu lintas dan 1 pegawai 1 maklumat. Pada majlis itu juga diadakan majlis santai media bersama Ketua Polis Daerah Kuching sempena peringatan Hari Polis ke-215 sekaligus bagi menghargai peranan media dalam membantu pihak polis menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Satu mayat lelaki dipercayai warga Malaysia ditemukan dengan kesan tembakan di sebuah ladang di paruh Suai Niah. Mendedahkan kejadian itu, Ketua Polis Daerah Miri ACP Hakemal Hawari menerusi kenyataan media memberitahu pihaknya menerima panggilan daripada seorang awam pada 23 Februari lalu kira-kira pukul 10.45 pagi dan sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah Daerah Miri telah bergegas ke lokasi kejadian dan menahan seorang wanita serta 6 orang lelaki warga Malaysia untuk membantu siasatan. Susulan daripada tangkapan tersebut, polis turut menjumpai senjata api dan kelonsong peluru yang dipercayai digunakan dalam insiden berkenaan. Dalam pada itu, pihak polis menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi berkenaan kes ini.
Individu yang mempunyai sebarang maklumat lanjut berkaitan kes ini diminta untuk tampil ke balai polis yang berdekatan bagi membantu siasatan atau menghubungi ASP Joyce Sangai di talian 085 433 730 untuk menyalurkan maklumat berkaitan. Kes ini diklasifikasi dan disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Program Jualan Keluarga Malaysia PJKM Anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Serike mendapat sambutan menggalakkan daripada pengunjung yang datang untuk membeli barangan keperluan masing-masing. Ketua KPDN HEP Serike Muhammad Zawawi berkata, PJKM pada Sabtu dan Ahad lepas berjaya memperoleh hasil jualan lebih RM39,000. Jelasnya, barangan runcit seperti sayur dan barang asas lain memperoleh jualan tertinggi dengan hasil sebanyak RM29,000 sepanjang PJKM tersebut berlangsung pada hujung minggu lalu. Beliau juga memaklumkan minyak masak paket mencatatkan jualan keseluruhan RM7,000 sementara gula mencatatkan jualan sebanyak RM2,000 dan tepung gandum RM1,000. Muhammad Zawawi memberitahu demikian ketika dihubungi pemberita RTM. Kes baru positif COVID-19 mencatatkan sejumlah 442 kes dan ini menjadikan jumlah kumulatif kes di Sarawak meningkat kepada 259,812. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media memaklumkan 2 daripada jumlah kes tersebut adalah dalam kategori 4 dan 5. Daerah Kuching merekodkan kes tertinggi iaitu 192 kes, diikuti Miri 101 dan Sibu 69 kes. Satu kes kematian dilaporkan semalam melibatkan seorang wanita yang berumur 74 tahun di Sibu dengan mempunyai sejarah komorbid iaitu darah tinggi. Tiada kluster baru direkodkan dan kluster yang masih aktif kekal 3. Dalam kenyataan media yang sama, JPBN turut memaklumkan polis Diraja Malaysia telah mengeluarkan 11 kompaun di daerah Kuching atas pelbagai kesalahan termasuk tidak memakai pelitup muka, gagal mendaftar masuk ke dalam premis melalui aplikasi MySejahtera dan pemilik premis gagal memaparkan had pelanggan di dalam premis. Manakala Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak juga telah mengenakan 45 kompaun bertarikh dari 20 hingga 26 Februari atas pelbagai kesalahan, antaranya pemilik premis tidak menyediakan pensanitasi tangan. Sekian berita pagi Sarawak edisi Selasa 1 Mac. Layari portal berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Assalamualaikum dan salam sejahtera.